Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami telah memilih tajuk Asbab Turunnya Ayat Makkiyah dan Ayat Madaniyah. Bersama saya Nik Nur Ashikin binti Azmi dan 3 lagi rakan pembentang yang lain, Nurmila binti Zamaluddin, Muhammad Farhan bin Mahdi Amin dan Lokman Hakim bin Mustafa Kamal. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, suka untuk saya kongsikan sedikit latar belakang mengenai Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan sebuah kitab yang mana telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui utusan daripada Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ianya disebarkan kepada seluruh umatnya. Al-Quran juga telah diturunkan secara berperingkat yang mana memakan masa selama 23 tahun, yang mana selama 13 tahun baginda berada di Mekah dan selama 10 tahun yang mana baginda berada di Madinah. Al-Quran juga terdapat sebanyak 114 surah dan sebanyak 30 juzuk yang terkandung dalam sebuah Al-Quran. Di samping itu juga terdapat sebanyak 85 surah daripada 114 surah secara keseluruhannya ialah dikategorikan sebagai ayat makkiyah, manakala selebihnya pula sebanyak 29 surah dikenali pula sebagai ayat madaniyah. Selain itu juga terdapat sebanyak 40 surah yang bercampur antara ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Dan daripada jumlah tersebut juga sebanyak 34 surah makkiyah yang terdapat dalam ayat madaniyah. Seterusnya, kita pergi kepada metodologi kajian. Metod atau kaedah merupakan sebuah penelitian yang merupakan salah satu unsur utama dalam proses penelitian dan proses pemilihan metod yang tepat akan mendekati kepada kebenaran. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini merupakan kajian berbentuk analisis kualitatif daripada sejarah yang bersifat deskriptif yang mana sangat penting untuk dikembangkan dengan penafsiran Al-Quranul Karim. Ia juga merupakan salah satu bentuk teori dan realiti. Penyelidikan berbentuk kualitatif ini lazimnya dipengaruhi oleh pendekatan teori yang menjadi asas kepada kajian secara keseluruhan. Kajian ini juga merupakan kajian berbentuk kualitatif yang dilakukan terhadap satu caban daripada ulumul Quran yang mana kepentingannya menjadi sebagai asas keutuhan akidah umat Islam sepanjang zaman. Seterusnya kita masuk kepada analisis kajian. Dalam penelitian yang diberikan dalam Al-Quran, para ulama dan ahli tafsir sangat mengambil perhatian terhadap setiap penyelidikan surah-surah Al-Quran. Mereka juga meneliti pada setiap satu ayat demi ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Antaranya seperti tempat nuzulnya surah tersebut untuk disusun sesuai dengan waktu penurunan tersebut, tempat dan segala pola kalimat yang digunakan. Mereka amat mengambil perhatian terhadap penyelidikan ini dan ianya merupakan sesuatu bahagian yang sangat penting berbanding ilmu yang lain. Ianya juga turut membahaskan mengenai tempat penurunan sesuatu ayat tersebut, sama ada turunnya di Mekah ataupun di Madinah. Atau turut dibahaskan juga mengenai penurunan ayat tersebut di Mekah namun ianya termasuk dalam Madani. Selain itu, untuk menyelidiki sesebuah kitab suci Al-Quran ini bukanlah sesuatu hal yang mudah kerana ia memerlukan kepada banyak kajian demi menjaga kesucian kitab tersebut. Seterusnya kita pergi kepada pengertian maki. Terdapat persamaan dalam ketujuh artikel bagi pengertian maki, iaitu ayat maki terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama ialah Al-Quran yang diturunkan di Mekah sebelum hijrah baginda, dan yang kedua pula ialah yang diturunkan di Mekah selepas tahun pembukaan kota Mekah. Selain itu, ayat maki juga menunjukkan kata-kata atau bicara Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditujukan kepada penduduk Mekah. Justru itu juga, kebanyakan ayat maki ini merupakan penetapan tauhid dan akidah yang benar, khususnya dalam berkaitan dengan tauhid uluhiyah dan juga keimanan pada hari kebangkitan. Bagi pengertian madani pula, terdapat persamaan dan juga perbezaannya. Persamaan madani dalam 6 artikel iaitu artikel pertama tentang sejarah kitab Al-Quran, artikel kedua surah-surah Makkiyah asas keutahan akidah ummah, artikel keempat Maki dan Madani sebagai cabang ulum Al-Quran,
Artikel ke-6, Maki dan Madani serta beberapa diskusi tentangnya. Artikel ke-6, Teori Maki Madani. Artikel ke-7, Maki dan Madani. Ke-6 artikel ini menyatakan bahawa ayat Al-Quran yang telah diturunkan di Madinah dan menunjukkan kata-kata atau bicara Allah yang ditujukan kepada penduduk Madinah. Ianya juga telah diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di Madinah sepanjang tempoh baginda di sana. Kebanyakan ayat Madani merupakan perincian atau permasalahan kepada ibadah dan muamalah. Ia turut menjelaskan mengenai jihad serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya dan kaum munafik, serta segala permasalahannya kerana keadaan yang menuntut. Ianya juga timbul ketika disyariatkan jihad dan timbulnya kemunafikan yang mana membezakan dengan surah yang ada pada surah Maki. Seterusnya ialah perbezaan dalam artikel ketiga yang bertajuk Jurnal Studi Agama dan Budaya, yang mana dalam artikel tersebut mengatakan bahawa menurut perspektif sarjana Muslim, ianya mengatakan bahawa sebahagian besar kandungan yang ada dalam Al-Quran itu terdapat suatu surah yang diwahyukan dalam waktu yang sama, dan mereka juga melihat kepada pembuktian daripada hadis yang mana dari segi penyusunan dan tempat turun ayat tersebut. Seterusnya kita berpindah pula kepada asbab atau sebab penurunan ayat Maki dan Madani. Berdasarkan 7 artikel yang kami telah rujuk dalam analisis ini, antara sebab turunnya ayat Maki dan Madani ini ialah bagi menunjukkan tempat di mana turunnya surah-surah atau ayat, bagi membezakan di antara tempat kedudukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada penurunan ayat tersebut. Okey, yang dinamakan ayat Makkiyah merupakan ayat yang diturunkan di Mekah. Dan juga ia juga mengenai urusan atau perihal penduduk Mekah pada masa itu, sama ada turunnya ayat tersebut di Mekah maupun tempat-tempat yang berkaitan, yang berhampiran dengan ayat Makkiyah ni. Juga seterusnya ialah ayat yang turun sebelum penghijrahan Rasulullah ke Madinah, sama ada turunnya di Mekah ataupun kawasan-kawasan yang berhampiran dengan. Seterusnya kita berpindah pula kepada ayat Madani. Apa itu yang dimaksudkan dengan ayat Madani? Baiklah, berdasarkan 7 artikel yang kami ambil sebagai analisis, kami mendapati daripada ketujuh artikel tersebut ada persamaan maksud daripada istilah mereka, iaitu ayat Madaniyah merupakan ayat yang diturunkan yang mana ianya tidak berkaitan dengan penduduk Mekah atau orang-orang yang seumpama daripada mereka, iaitu daripada penyembah-penyembah berhala. Lagi senang kita dapat katakan mereka ini adalah orang-orang penduduk Madinah. Seterusnya yang kedua, ayat Madaniyah ini pula ialah ayat yang turun selepas hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, sama ada ayat tersebut turun di kota Madinah ataupun pada kawasan-kawasan yang berhampiran dengannya. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada ciri-ciri Maki dan Madani. Kita lihat dulu kepada ayat Maki, iaitu ciri-ciri ayat Maki. Berdasarkan ayat-ayat Maki ini, di dalam 7 artikel yang kami analisis, kami memperoleh beberapa perbezaan dan persamaan di dalam artikel tersebut. Sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut, terdapat 7 artikel yang kami rujuk di dalam analisis ini. Baiklah, yang pertama,
sejarah kitab Al-Quran yang ditulis oleh Ismail Muhammad Hassan. Seterusnya, yang artikel yang kedua, surah-surah Makkiyah Asas Keutuhan Akidah Ummah yang ditulis oleh Abdul Mufti Baharudin. Yang ketiga, artikel yang bertajuk Jurnal Studi Agama dan Budaya yang ditulis oleh Anon. Yang keempat, artikel bertajuk Makki dan Madani sebagai cabang Al-Quran yang ditulis oleh Ridhul Wahidi. Yang kelima, artikel bertajuk Makki dan Madani serta beberapa diskusi tentangnya yang ditulis oleh Zulkifli Haji Yusof. Dan yang keenam, teori Makki dan Madani yang ditulis oleh Muhammad Amin. Dan artikel yang terakhir iaitu artikel yang bertajuk Makki dan Madani yang ditulis oleh penulis yang tidak diketahui atau anon. Tujuh artikel ini adalah analisis yang kami buat dan kami menjumpai beberapa perbezaan dan persamaan di dalam 7 artikel tersebut. Baiklah, persamaan dalam artikel tersebut kita dapat lihat secara umumnya ayat Makki merupakan ayat yang pendek. Seterusnya, dari segi perbezaan, iaitu kita dapat lihat perbezaan daripada artikel yang pertama yang bertajuk Sejarah Kitab Al-Quran yang dikarang oleh Ismail Muhammad Hassan. Antaranya, beliau mengatakan setiap surah yang ada padanya mempunyai lafaz Ya Bani Adam. Maka setiap lafaz yang mempunyai lafaz Ya Bani Adam merupakan surah daripada surah Makkiyah. Seterusnya yang kedua, perbezaan, kita dapat lihat perbezaan iaitu terdapat sebutan cerita para rasul di dalam surah tersebut dan kisah umat-umat terdahulu yang mengandungi nasihat dan pengajaran-pengajaran. Dan di dalam surah Makkiyah ini juga menjelaskan sunnah atau hukum Tuhan, iaitu kebinasaan kaum-kaum yang mendustakan rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka, serta kaum-kaum yang menderhakai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap surah yang mengandungi perkara sedemikian merupakan surah-surah Makkiyah, kecuali surah Al-Baqarah. Meskipun surah Al-Baqarah tersebut mengandungi kisah-kisah Rasul, tetapi surah tersebut merupakan surah Madaniyah. Seterusnya kita pindah pula kepada ciri-ciri ayat Madani. Seperti biasa kita dapat, daripada 7 artikel tersebut kami dapat menganalisis persamaan yang ada dan juga perbezaan. Kita mula dulu dengan persamaan, iaitu daripada 7 artikel tersebut mereka menyatakan ayat Madani merupakan ayat yang panjang. Yang kedua, surah Makkiyah ini mengandungi penjelasan dan keterangan mengenai keimanan, perbuatan baik dan jahat, pahala-pahala bagi orang yang beriman dan juga beramal soleh, siksaan neraka serta cerita mengenai umat-umat terdahulu serta kisah para nabi. Manakala terdapat perbezaan dalam salah satu artikel tersebut, iaitu yang pertama, iaitu daripada artikel yang pertama yang bertajuk Sejarah Kitab Al-Quran yang dikarang oleh Ismail Muhammad Hassan. Di dalam penulisan beliau, kita dapat lihat perbezaan, iaitu ayat Madani ini mengandungi keterangan dan penjelasan mengenai hal-hal yang berhubung dengan kehidupan masyarakat ataupun mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalat. Seterusnya, yang kedua, kita dapat lihat surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf hijab seperti huruf Qaf, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim,
to, sin, mim, ha, mim dengan nun. Kecuali 2 surah sahaja, iaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, merupakan ayat Madaniyah dengan ijma', meskipun ianya dimulakan dengan huruf-huruf hijab. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang perbezaan antara ayat Makkiyah dan juga ayat Madaniyah, yang mana ia mempunyai persamaan daripada ketujuh-tujuh buah artikel, yang mana artikel yang pertama adalah sejarah kitab Al-Quran yang ditulis oleh Ismail Muhammad Hassan pada tahun 1986. Yang kedua, artikel bertajuk Surah-Surah Makkiyah Asas Keutuhan Akidah Ummah yang ditulis oleh Abdul Mufti Baharudin. Yang ketiga pula adalah artikel bertajuk Jurnal Studi Agama dan Budaya yang ditulis oleh Anon pada tahun 2012. Yang keempat pula adalah artikel bertajuk Makki dan Madani sebagai cabang ulum Al-Quran yang ditulis oleh Ridha Al-Wahidi pada tahun 2020. Yang kelima pula adalah artikel yang bertajuk Makki dan Madani serta beberapa diskusi tentangnya yang ditulis oleh Zulkifli Haji Yusof. Dan yang keenam pula adalah artikel yang bertajuk Teori Makki dan Madani yang ditulis oleh Muhammad Amin pada tahun 2013. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah artikel yang bertajuk Makki dan Madani yang ditulis oleh Anon pada tahun 2014. Terdapat beberapa perbezaan yang membezakan antara Makki dan Madani di dalam ketujuh-tujuh buah artikel ini, yang mana perbezaan tersebut berlaku secara tetap dan tidak berubah. Dengan kata lain, jika sesuatu ciri khusus itu terdapat pada ayat Makkiyah, maka ia tidak akan wujud pada ayat Madaniyah. Setiap surah yang mengandungi lafaz kalla adalah merupakan ayat Makkiyah, yang mana ia terdapat di dalam surah Maryam ayat 79 dan ayat 82, surah Al-Mu'minun ayat 100, surah Al-Syu'ara ayat 15 dan 62, surah Saba ayat 27, Al-Ma'arif ayat 15 dan juga ayat 39, surah Al-Muddathir ayat 16, ayat 32, ayat 53 dan juga ayat 54 dan seterusnya seperti yang tertera di sini. Lafaz kalla telah disebut sebanyak 33 kali di dalam Al-Quran dan terkandung di dalam 15 surah yang kesemuanya di dalam surah-surah Makkiyah. Di samping itu, surah-surah yang menyebut lafaz Ya Bani Adam juga adalah merupakan ayat Makkiyah. Lafaz ini terkandung dalam surah seperti Al-A'raf ayat 26, ayat 27, ayat 31, ayat dan juga ayat 35, dan yang terakhir adalah ia terkandung dalam surah Yasin pada ayat 60. Seterusnya kita pergi kepada ayat Madaniyah, yang mana ayat Madaniyah ini juga mempunyai persamaan daripada ketujuh-tujuh buah artikel yang disebut tadi. Setiap surah yang mengandungi ayat-ayat perdebatan mengenai ahli kitab adalah merupakan ayat Madaniyah. Di antara surah-surah tersebut adalah surah Al-Baqarah ayat 109, surah Ali Imran ayat 64, 65, 70, 71, 98, 99, surah An-Nisa ayat 171, surah Al-Ma'idah ayat 15, 19, 59, 68 dan 77. Selain itu, setiap surah yang menyebut mengenai hudud, pusaka dan undang-undang juga merupakan ayat Madaniyah. Contohnya seperti surah Al-Ma'idah, surah An-Nisa, surah At-Taubah dan juga surah Al-Ahzab. Surah yang mengandungi keizinan berjihad, perintah dan penjelasan mengenai hukum hakan peperangan juga dikenali sebagai ayat Madaniyah, seperti surah Al-Anfal, surah Al-Baqarah, surah At-Taubah dan juga surah Al-Ahzab. Cara kesimpulannya, pengetahuan mengenai ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah merupakan salah satu bahagian yang penting di dalam ulum Al-Quran. Hal ini kerana ia bukan sahaja penting di dalam sejarah, malah ia juga penting untuk difahami. Selain itu, dengan adanya pengetahuan tentang ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ini, ia akan mendatangkan banyak kebaikan dan manfaat buat para pengkaji serta membantu memperolehi kefahaman yang baik tentang nas Al-Quran, khususnya semasa mengenal pasti ayat nasikh dan mansukh. Akhir kata, belajarlah tentang ilmu
ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah ini supaya kita dapat menafsirkan Al-Quran dengan baik, insya-Allah. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.